Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dapat kita berjumpa lagi pada pagi yang berbahagia ini, program tuition online Perlis Mengaji untuk tahun 2020. Pada hari ini Perlis Mengaji fasa kelima untuk matematik sekolah rendah, insyaAllah nah. Jadi program kita hari ini seperti biasa adalah yang dikuasakan oleh Majlis Agama Islam Perlis, Jabatan Agama Islam Perlis, Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Salam satu haluan sehaluan. Alhamdulillah, pada pagi ini sebelum kita nak memulakan matematik kita ini, matematik sekolah rendah ini, iaitu topik ruang, cikgu berharap anak-anak yang bersama cikgu di luar sana dapat menyediakanlah alat-alat tulis, buku catatan untuk kita sama-sama mencatat apa yang akan cikgu bentangkan pada pagi ini. Dan cikgu berharap anak-anak di rumah dapatlah sikit sebanyak ilmu untuk kita hari ini. Hari ini kita akan belajar matematik untuk sekolah rendah, iaitu topik ruang. InsyaAllah pada pagi ini cikgu akan masukkan ke semua topik ruang, maksudnya ke semua tahun 4, tahun 5, tahun 6 insyaAllah. Untuk yang topik ruang yang perkara-perkara, bukan semualah, tapi yang berkaitan yang terkini, yang terbaru dalam silibus ataupun dalam sukatan kita insyaAllah. Untuk yang pertama ni, kita untuk tahun 4 kita akan mengenal jenis-jenis garisan dan sudut insyaAllah nah. Dan cikgu berharap anak-anak yang di depan sana tahun 4 ke, tahun 5 ke, tahun 6 ke, atau sesiapa saja yang bersama cikgu membuat catatan lah untuk kita belajar pada hari ini. Senang-senang saja apa yang kita akan belajar hari ini, tak susah, dan janji apa yang kita sampaikan, apa yang kita belajar kita dapat kuasai insyaAllah nah. Baik, kita sama-sama tengok nah. Jadi untuk hari ini kita tengok ruang tahun 4. Apa yang kita akan tengok ialah kita akan tengok jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut yang ada di tahun 4. Ada beberapa jenis sudut yang kita telah belajar tu. Sempat tak belajar di tahun 4. Okey, kalau tak sempat, hari ini kita akan belajar masa PKP ni ialah ada 3 jenis sudut. 3 jenis sudut. Yang pertama ialah sudut tegak. Okey, anak-anak yang bersama cikgu buat catatan lah. Ada 3 jenis sudut. Yang pertama ialah sudut tegak. Sudut tegak adalah yang terbentuk pada bucu segi 4 tepat, segi 3. Dia tempat yang kita tengok segi contoh yang cikgu sinaraikan dulu. Sudut tegak. Yang pertama, sudut tegak terbentuk pada bucu bagi sesuatu bentuk segi 4 ke, segi 3 nah. Okey, yang kedua, sudut tirus. Sudut tirus ni ialah sudut lebih kecil daripada sudut tegak. Itu sudut tirus. Kita tengok dulu, anak-anak catat dulu apa yang cikgu sampaikan hari ni. Yang pertama, sudut tegak. Yang kedua, sudut tirus. Dan yang ketiga, sudut cakah.
Sudut cakah ni dia lebih besar daripada sudut tegak. Kalau yang kecil tadi, sudut tirus. Ya. Ini. Baik. Ini contohnya. Ini segi 4. Di sini macam padang bola tu, tenangan sudut. Tenangan sudut tu, tenangan tepi ni bola di sini. Di sinilah kita panggil dia sudut tegak. Tak apa lagi kita tengok. Anak-anak tengok dulu, buat catatan untuk jenis-jenis sudut yang ada 3 jenis sudut, iaitu sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakah. Sudut tegak adalah sudut yang ni sudut tegak, dia berdiri tegak, dia tegak. Itu nama sudut tegak di sini. Yang kedua sudut tirus, yang kecil ni, yang kecil. Okey, kita tengok dulu. Okey, cikgu terang lebih lanjut. Yang pertama sudut tegak. Okey. Ini padang bola kita, contohnya segi 4 tepat. Di sinilah, ni sudut sini. Sini sudut. Sini yang dalam ni, ini kita selalu kita tanda dengan segi 4. Itu namanya sudut tegak. Ya, sudut tegak. Di sini pun sudut tegak juga. Ada berapa sudut tegak? Kalau tengok dari segi 4, ya, ada 4 sudut tegak. Dulu kita belajar tahun 3, yang tajam sebelah luar ni kita panggil apa? Ya, yang sebelah luar ni kita panggil bucu. Ada bucu, ada sisi. Ada bucu, ada 4 bucu, 4 sisi, sisi 1, sisi 2, ada 4 sisi. Dan ini kita tengok 4 sudut, ada sudut sini. Ini namanya sudut tegak. Ya, sudut tegak. Ada berapa sudut tegak dalam segi 4 ni? Ada 4 sudut tegak. Okey, 1, 2, 3, 4. 4 lah. Okey. Yang ni juga nama dia sudut tegak. Okey. Segitiga bersudut tegak. Ini sudut tegak lah. Sudut tegak A, ni sudut tegak B. Inilah sudut tegak, nama dia. Jenis-jenis sudut. Di tahun 4 kita belajar ialah yang pertama sudut tegak. Ya. Dah catat? Yang kedua, lukislah, senang. Juga ambil pemaris, buat catatan sama-sama, kita belajar sama-sama. Lukis segi 4, mudah saja. Lepas tu buat tanda. Ini tandanya, ini adalah sudut tegak. Okey, yang pertama kita belajar ialah sudut tegak. Ini nah. Okey. Yang kedua, yang tadi, ya, sudut tirus. Sudut tirus ni lebih kecil daripada sudut tegak. Okey. Ini sudut tegak. B ni sudut tegak. Yang sudut tirus, ini sudut tirus. Sudut tirus. Dia kecil saya, sudut sini. Sudut tirus C, D. Ada 2 sudut tirus. Kalau segitiga, nampaklah ada sudut tirus. Sudut tirus ni dia bentuk dia kecil lah daripada sudut tegak. Jadi yang mana-mana sudut yang kecil daripada sudut tegak, itu kita panggil dia sudut tirus. Ya, sudut tirus. Yang pertama tadi kita belajar sudut tegak. Semua boleh faham? Yang kedua kita belajar sudut tirus. Sudut tirus ni kecil daripada sudut tegak. Ada 2 sudut tirus di sini. Ini sudut tirus juga. Dia kecil. Kalau macam mana? Kalau kita buat satu garis lurus di sini. Jadi kalau kita sambung jadi sudut tegak. Okey, baik. Ini yang kedua. Yang pertama tadi sudut tegak. Yang kedua sudut tirus. Ya, sudut tirus. Ini sudut tirus. Nah. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga sudut cakah. Ya, sudut cakah dia lebih besar daripada sudut tegak. Ya. Kalau kecil daripada sudut tegak kita panggil sudut tirus. Kalau lebih besar daripada sudut tegak ialah sudut cakah. Dia mencapah. Itu. Ini nama bentuknya apa ni? Nanti kita belajar. Ada 1 sisi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi, 5 sisi, 6 sisi, 7 sisi. Berapa bucu?
1 bucu, 2 bucu, 3 bucu, 4 bucu, 5 bucu, 6 bucu, 7 bucu. Dan ini kita nak fokus yang pertama ni sekarang ialah garis ini ke garis ini dia ada satu sudut di sini. Sudut di sini besar. Ukuran dia kita panggil dia sudut tegak. Sebab apa sudut cakah. Kita panggil dia sudut cakah sebab dia lebih besar daripada sudut tegak. Macam mana kita tengok. Okey. Itu garisan. Cikgu buat garisan. Kalau dari sini, dari merah ni ke biru dan kita buat kotak di sini, inilah sudut tegak. Kalau kita tengok dia lebih besar. Lebih besar daripada sudut tegak ialah sudut cakah. Okey, yang pertama kita belajar ini pagi ni jenis-jenis sudut. Yang pertama ialah sudut tegak. Sudut tegak. Selepas tu yang dalam sudut tegak, yang kecil sikit daripada sudut tegak ialah sudut tirus. Yang besar daripada sudut tegak ialah sudut cakah. Okey, ingat yang tu. Yang pertama sudut sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakah. Yang penting kena tahu saiz dia. Yang penting kena tahu saiz dia. Okey, ini ialah sudut cakah. Okey, yang kedua kita nak belajar ini ialah garis. Garis. Ada di tahun 4 ada garis selari. Macam mana kan garis selari? Garis selari ialah garis-garis lurus yang sama jarak antara satu sama lain dan tidak bersilang ataupun tidak bertemu. Macam mana kita tengok gambar? Ini selari. Okey. C dengan A. A selari dengan C. Kalau kita sambung dia tak akan bertemu. Kita ambil pemari, kita buat garisan terus dari ujung sini sampai sebenarnya tak akan bertemu. Tidak akan bertemu, tidak akan bersilang, tak akan berjumpa. Itu maksudnya garis selari. Nak ingat ialah kita berlari. Kita berlawan lari. Lawan lari itulah. Kita lawan lari terus. Tak dalam satu lorong kita. Itu maksudnya selari. Dia tak bersilang, tak bertemu. Ini selari. Maksudnya di sini kalau kita tengok segi empat ni, segi empat tepat ni yang selarinya garis garis A ni, sisi A dengan sisi C dia selari. Ada lagi yang selari. Ya, ni B dengan D tu selari. Kalau kita tengok dalam kehidupan seharian kita, yang selari apa dia? Yang selari. Talian elektrik, kabel elektrik dia susun selari. Itulah. Itu mana selari. Okey. Ini yang kita belajar tadi, yang cikgu ulang balik, yang mula-mula ialah 3 jenis sudut. Yang pertama, sudut tegak. Yang kedua, sudut tirus. Yang ketiga, sudut cakah. Itu. Dan yang kedua, jenis-jenis garis pula. Garis ada 2. Yang pertama, garis selari. Buat catatan. Garis yang pertama ialah garis selari. Garis selari ni garis lurus lah. Lurus. Yang sama jarak antara satu sama lain. Dia sama. Ni. Dan dia tidak bersilang, tak bertemu. Kalau kita sambung sampai hujung pun dia tak akan bertemu. Itu maksudnya garis selari. Kalau dari gambar raja yang cikgu tunjuk ni, garis A selari dengan garis C. Yang ni pun selari juga ni. Selari naik ke atas. Mencancang. Yang ni mendatar. Okey, ini garis A dan garis C ialah garis selari. A dan C. B dan D pun selari juga. Itu garis selari. Okey, yang kedua. Garis yang kedua. Garis serenjang. Garis yang kedua ialah garis serenjang. 2 garis lurus yang bersilang pada sudut tegak. Ingat tu, pada sudut tegak. Sebab tu kita belajar sudut tadi.
dia bersilang pada sudut tegak, bertemu pada sudut tegak. Mana tengok contoh nah. Ini itu garis serenjang. P dengan Q serenjang. Dia kalau kita sambung sini, dia akan sambung sini. Itu garis serenjang. P dengan Q. Lagi garis serenjang. S dengan R. Itu serenjang. Maksudnya garis bersetentang. Bersebelah. Kalau selari, setentang. Dia sebelah dia. Okey. Dia selalunya, dia mestilah bersilang pada sudut tegak. Dia bersudut tegak. Jadi sudut tegak di sini. Dia tak jadi sudut tirus ataupun sudut cakah. Dia mesti sudut tegak. Itu bersilang. Mempunyai sudut tegak. Jadi garis P dan Q ni adalah garis serenjang. R dengan S, S dengan R pun ialah garis serenjang. Jadi kalau P dengan R ataupun S dengan Q, garis apa? S dan Q. Ya, sebentar tadi S dan Q kita panggil garis S ni dan garis Q adalah garis selari. Garis selari. Kalau P dengan R juga garis selari. Tetapi kalau P dengan Q, garis P dengan garis Q, ini kita panggil garis serenjang. Serenjang. Kena sebut elok serenjang. Okey. S dengan R pun garis apa? Ya, garis serenjang. S dengan Q, garis S dengan garis Q, garis selari. P dengan R juga selari. Baik. Hari ini cikgu perkenalkan untuk tahun 4. Yang pertama kita belajar awal tadi ialah yang pertama sudut. Ada berapa jenis sudut? Ya, ada 3 jenis sudut. Yang pertama sudut tegak. Yang kedua sudut tirus. Yang ketiga sudut cakah. Sudut tegak, sudut tirus, sudut cakah. Itu jenis-jenis sudut. Ini sudut tegak ya, ini sudut tegak. Selepas sudut tegak, kita belajar jenis garis pula. Ada 2 jenis garis. Yang pertama garis selari. Yang kedua garis selari. Dan serenjang, garis serenjang. Yang kedua ialah garis serenjang. P dengan Q serenjang. P dengan Q bersebelahan. Dan S dengan R. Ingat buat catatan. Boleh? Mudah saja. Okey, kita terusnya. Kita nak masuk seterusnya. Ini pun garis serenjang. Mana garis serenjang? A dengan B. C boleh kata A dengan C di sini kalau C. Tak boleh sebab dia mestilah bersudut tegak. Serenjang ni mesti bersudut tegak. Bersudut tegak, dia ada bersudut tegak di sini serenjang. Okey. Kalau sini tadi ni sudut apa kalau sini tadi? Kalau sudut? Ya, sudut tirus. Sini sudut tirus. Okey. Baik, sekarang kita boleh dapat dah garis A serenjang dengan garis B serenjang. Sebelahan. A dengan B, P dengan Q, S dengan R. Semua ni ialah garis serenjang. Okey, kita ulang sekali lagi. Yang pertama kita belajar ialah sudut. Ada 3 jenis sudut. Sudut tegak, sudut tirus, sudut cakah. Dan garis serenjang, garis selari, garis serenjang. Okey, boleh? Boleh dah? Okey, kita tengok sekejap. Sikit soalan. Antara pasangan garis yang berikut, yang manakah garis selari? Tadi garis selari ialah garis yang
sama panjang dan tidak akan bertemu. Kalau kita sambung tak akan bertemu. Okey, kita tengok A bertemu tak kalau kita sambung, ya tak bertemu. B dia bersilang, nampak? Kalau dia bersilang tak mau. Yang ni pun walaupun tak bertemu, kalau kita sambung C ni, ya ia akan bersilang. Yang ni okey. Antara yang mana? Garis selari? Ya, garis selari ialah A. Itu selari. Yang D garis serenjang. Okey. Itu garis. Okey, kita tengok. Nama bagian sudut X. Nama apa sudut X ni? Besar ni. Sudut X. Apa nama sudut X? Ya. Adakah sudut cakar, sudut tirus, sudut tegak, sudut capah? Ada sudut capah? Tak ada lah ni. Ya. Sudut cakar. Okey. Kita masuk yang tahun 5. Tahun 4 tadi cikgu perkenal yang tu je. Tahun 4 tadi cikgu perkenal ada 2. Ini kita belajar untuk pagi ni. Tahun 4 yang pertama jenis-jenis sudut. Yang kedua jenis-jenis garisan. Jenis sudut ada berapa? Jenis sudut ada 3, iaitu sudut tegak, sudut cakar, sudut tirus. Dan yang garis ada 2, garis selari dan garis serenjang. 2 tu ini kita belajar untuk ruang untuk topik ruang. Cuba kenal yang tu dulu. Ini. Okey. Seterusnya kita tengok tahun 5 pula, ruang untuk tahun 5. Yang ini yang cikgu nak kenal ialah yang nak belajar ini yang ni. Kita nak guna apa tu? Protractor atau jangka sudut, dan kita nak tengok saiz dia. Saiz sudut tadi yang kita belajar tadi, ada sudut tadi ni. Sudut-sudut yang kita belajar ada 4, ada 3. Sudut tegak, sudut cakar, sudut tirus. Yang kita nak ukur dia nilai dia, saiz sudut tersebut. Saiz sudut kita ukur dalam unit darjah. Darjah tu macam mana? Yang ini tengok gambar ni. Ini. Kita ni lah. Ini sekejap kita akan tengok entah ni. Ini darjah yang kecil tu. Kita apa? Darjah 5, tahun 5 ini kita nak tengok sudut dan kita nak menggunakan protractor untuk kita nak mengukur berapa keluasan sudut tersebut. Ini. Okay, kita tengok yang pertama. Yang ni penting. Anak-anak semua biasa ada yang ni di rumah? Ada di rumah? Ya, dia ada pelbagai warna, pelbagai bentuk ataupun pelbagai tulisan. Cikgu ambil yang ada 2 jenis bacaan. Ini bacaan di luar. Mula dari sini. Sifar ataupun kosong, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan tengah-tengahnya 90, 100. Ini bacaan luar. Bacaan luar. Bacaan luar bermula dari kiri ke kanan. Okey. Lepas tu, lepas yang kedua dia ada lagi, dia buat juga bacaan dari dalam. Dari dalam, mula dengan sifar di sini, di dalam ni, bacaan dalam. Okey. Kita tengok ada cikgu tulis ni. Ini ialah protractor ataupun jangka sudut. Dalam masa cikgu di sekolah rendah dulu, masa cikgu sekolah rendah dari tahun 1 sampai tahun 6 sekolah menengah dulu, kami tak panggil protractor, kami panggil jangka sudut. Tapi sekarang dia panggil protractor. Tapi nak guna sebut protractor pun boleh, jangka sudut pun boleh. Okey, ini bentuk jangka sudut. Dan jangka sudut itu ialah jangka alat untuk mengukur sudut. Protractor ni alat untuk mengukur keluasan sudut. Sesuatu sudut tu luasnya berapa. Baik, kita tengok. Dia ada tengah. Ada bahagian tengah. Cikgu bahagian tengah sini ialah 90. Ada 90 darjah. Nilai dia 90. Okey. Maksudnya, kita tengok. Okey, bacaan luar. Mula dari sifar sampai ke sini 90. Itu bacaan luar. Ini tadi yang cikgu sebut tadi. Bacaan luar sini 10, 20, 30 sampai 90. Dan
seterusnya. Ya. 100 sampai ke 180 darjah. Itu yang luar. Tapi bacaan dalam dia mula dengan kanan. Dia mula kanan 10 sifar 10 sampai 90 dan sampai 180. Itu yang dalam. Tadi yang luar. Yang luar sini. Bacaan luar. Baik. Kita boleh guna dua-dua bacaan tapi kita kena tengok macam mana yang kita nak baca dia. Baik, kita tengok satu contoh. Kita nak contoh. Cara guna protektor untuk ukur sudut. Okey. Nah. Okey. Sebelum tu cikgu nak tanya anak-anak. Ini sudut apa ni? Sudut apa di sini? Sudut apa? Ini sudut yang kita belajar awal tadi. Sudut, ya, sudut tirus. Ini sudut tirus. Sudut tirus lebih kecil daripada sudut tegak. Baik, kita tengok. Macam mana kita nak ukur dia? Kita nak menggunakan jangka sudut. Nak letak di mana jangka sudut tadi? Ataupun protractor tadi. Protractor tadi. Nak letak di mana? Okey. Kita nak ukur sudut yang ni. Maksudnya, jarak dari sini sampai sini berapa nilai dia? Okey, kita tengok. Kita ambil jangka sudut. Ya. Baik. Ada dua. Kita nak guna dari mana? Bacaan mana? Bacaan luar ke bacaan di dalam? Ya. Baik. Jadi, garis yang kita akan guna ialah dari ini. Sisi ini. Sisi sini, sisi bawah dan sisi sini. Sebab sudut sini. Okey, kita tengok di mana garis yang ada mula dengan sifar ataupun kosong. Sini sifar. Jadi kita guna bacaan luar. Bacaan luar. Ini sifar, garis sini dan garis sini. Bertemu di nombor berapa tu? Ya, bertemu di nombor 50. Sini betul juga bertemu di nombor 100. 100 berapa ni? 110. Sini 180. 130. 180. Boleh juga kalau nak guna. Tapi kita senang kira, kita boleh nampak daripada sifar 10, 20, 30, 40, 50. Ini garis biru ni. Jadi bacaannya berapa keluasan sudut ini? Ya, 50 darjah. Sebab dia berhenti tanam 50, kita panggil 50. Sini ni simbol kecil ni ialah darjah. Jadi 50 darjah. Jadi keluasan sudut ini ialah berapa? Ya, 50 darjah. Baik. Sudut tadi nama dia sudut apa? Ya, sudut tirus. Jadi sudut tirus nilai dia bawah daripada berapa? Kalau kita tengok sini. Ya. Kalau sini 0 sampai 90. Ini sudut apa? Kalau 0 sampai 90 sudut tegak. Tapi tak apa, cikgu tengok yang ni. Kita nak ukur dulu. Ya. 50 darjah. Ini sudut tirus. Okey, yang ni. Ini sudut apa ni? Tadi aku buat besar sikit lah ni. Sudut apa ni? Ya, tadi kita belajar ada sudut tegak. Sudut tegak ni, semua je sudut tegak, nilai dia senang. Ya, berapa nilai dia? 90. Semua sudut tegak adalah 90 darjah. Tadi kita belajar awal-awal tadi, sudut tirus mesti kecil daripada sudut tegak. Jadi, yang kita biru tadi, sudut tirus 50 darjah. Okey. Sudut apa pun kurang saja daripada 90 darjah adalah sudut tirus. Ini ialah sudut tegak. Berapa nilai dia? 90 darjah. Jadi semua sudut tegak berapa nilai? Ya, nilai dia, saiz dia ialah 90 darjah. Nah, ini. Itu sudut tegak. Jadi anak-anak senang je. Sekarang kita dah dapat tahu bahawa sudut tegak ialah 90 darjah.
Sudut tirus tadi kita belajar lebih kecil daripada sudut tegak. Jadi kalau sudut apa pun nilai dia dari 0 sampai 89 adalah sudut tirus. 90 darjah sudut tegak. Ya. 0 sampai 89 ataupun 1 sampai 89 nilai dia tu ialah sudut tirus. Bagus. Ini sudut tegak. Kita tengok ni pula besar. Ya. Kita tahu bila besar tadi apa nama dia? Kita belajar tadi. Ya, sudut tegak. Cuma sekarang kita nak ukur berapa saiz dia, berapa nilai dia. Berapa darjah ukurannya. Kita letak macam mana. Ya. Sekarang nak baca yang luar kah di dalam? Bacaan luar kah, bacaan dalam? Okey, kita tengok. Ini sudut dia yang coklat ni daripada sini sampai sini. Okey, kita tengok sini. Ada tak garis ni? Kena tak ada. Yang kena sifar ialah sini. Jadi kita guna bacaan di dalam. Bacaan di dalam. Daripada sifar sampai sini. Situ. Itu kelasan sudut dia. Daripada sifar sampai situ. Berapa sampai apa? Nombor berapa tu? 110 darjah. Ya. Sudut ini nilai dia ialah 110 darjah. Bila 110 darjah lebih daripada 90. Ya, lebih daripada 90 darjah. Kalau 90 darjah tadi sudut apa? Ya, 90 darjah tadi ialah sudut tegak. Sekarang lebih daripada 90, 110 ialah sudut cakah. Jadi senanglah kita dapat tahu di sini kalau sudut cakah mesti lebih daripada 90 darjah. Kalau kurang daripada 90 darjah, sudut tirus. Kalau 90 darjah tepat-tepat, sudut tegak. Ya, sudut tegak. Kalau 91 ke seterusnya, itu adalah sudut cakah. Ya. Kita tengok. Okey. Bagaimana kalau kita nak ukur sudut di atas, kita nak letak macam mana? Jadi garis mana? Kita kena nak menggunakan sisi ini dengan sisi ini. Sisi pertama sini, sisi kedua. Jadi jangka sudut kena bagi ataupun protektor kena bagi kena garis sini. Okey, contoh. Ya. Okey, sekarang kita nak tengok bacaannya. Bacaan luar ke bacaan dalam? Ya, kita yang tengok yang mana yang garis yang mula kena kosong. Garis sini mula kena kosong. Jadi 10 sampai sini 90, 110. Jadi berapa? Ya, 120 darjah. Jadi ukuran sudut sini ialah 120 darjah. Kita ukur nah. Okey, baik. Sudut, ya, sudut cakah. Yang ni. Ini pun mestilah sudut apa ni? Sudut cakar lah. Cuma sekarang kita nak ukur je. Kita nak belajar mengukur. Kita nak belajar mengukur berapa keluasan sudut ini. Sisi mana yang kita ukur? Okey. Kena jangka sudut sisi sini dengan sisi sini. Okey, kita letak. Okey. Yang tengah-tengah tu, tempat bertemu ni mesti letak di garis tengah-tengah. Garis 90 darjah. Nampak tak? Sini 90 darjah. Tempat bertemu ni mesti letak 90 darjah di sini. Okey, sini 90 darjah dah. Di tengah-tengah ni garis tengah-tengah. Okey. Lepas tu sekarang nak guna mana? Yang luar ke ataupun di dalam? Ya, bacaan di dalam. Sebab sini mula dengan sifar di sini. Garis sini yang kena sifar. Sini tak kena dia. Sifar dia tak ada. Tak ada garis. Garis merah ni. Jadi, kita baca daripada sifar sini seterusnya. Sampai sini. Berapa? Ya. Kita buat nak panah di sini. Kita buat ukuran. Ya, berapa nilai dia? 130 darjah. Ya, nilai dia ialah 130 darjah. Okey. Sudut
sudut cakar. Okey, yang tu saja. Okey. Yang ni? Okey. Juga 100. Ini kosong, ini 30, ya juga 130 darjah. Kita sini. Okey. Ini soalan. Nyatakan nilai sudut arc. Sudut sini. Ukur sudut dengan menggunakan protractor. Cikgu tolong ukur. Nyatakan jenis sudut arc ataupun nama sudut arc tu. Jenis apa sudut arc? Nah, ini sudut arc. Nilai dia tadi ni 130. Ini nama dia ialah sudut cakar. Okey. Bukan 130 apa? Sudut arc tadi bawah ni 110. Ya, 110. 110 darjah sudut arc. Jenis dia, nama dia, ya, sudut cakar. Kita tengok sekali lagi. Itu 110. Ya, dia mula dua sifar berjumpa di 110. Itu sudut arc. 110 darjah. Ini darjah dan nilainya adalah, namanya ialah sudut cakar. Boleh? Okey. Nyatakan jenis-jenis sudut yang kita belajar tadi. Yang pertama, sudut cakar lebih daripada 90 darjah. Yang kedua, sudut tirus. Kalau sudut tirus, ya, kurang daripada 90 darjah. Itu kena ingat. Sudut cakar dia lebih daripada 90 darjah luas dia. Nilai dia. Sudut tirus kurang 90 darjah. Sudut cakar sama 90 darjah. Itu jenis-jenis sudut yang kita belajar tadi. Yang darjah 4 tadi kita belajar ada 3 jenis sudut. Sudut cakar, sudut tirus, sudut tegak. Masuk darjah 5 kita mengukur nilai sudut pula. Kalau lebih daripada 90 darjah, namanya sudut cakar. Dan sudut cakar nilai dia mesti lebih daripada 90 darjah. 91 kah, 92 kah, 110 kah, 120 kah, itu sudut cakar. Sudut tirus kurang daripada 90 darjah. 89, 70, 60, 50 tadi yang kita ukur tadi. Itu sudut tirus. Dan sudut tegak dia tepat-tepat 90 darjah. Ya, itu jenis-jenis sudut. Okey, seterusnya kita nak tengok sikit, nak kenal jenis-jenis ataupun kita nak lukis, nak kenali jenis-jenis poligon yang ada. Poligon ni kita tengok jenis-jenis poligon, lepas tu kita nak tengok ciri-ciri poligon, sisi, bucu dan perpenjuru. Ya, ini di tahun 6 Ini topik tahun 6. Okey, ini cikgu perkenalkan teruslah. Ini ialah jenis-jenis poligon yang ada lah. Yang pertama, segi empat sama. Semua sisi ada 4 sisi. 4 bucu. 4 sudut. Segi empat sama, sudut apa? Ya, sudut tegak. Segi empat tepat pun sudut tegak. Okey. Oktagon ada berapa sisi? Ya, ada 8 sisi. Ada berapa bucu? 8 bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 bucu. 8 sisi, 8 bucu, 8 sudut. Tapi sudutnya sudut apa di sini? Kalau oktagon. Ya, sudut cakar sebab dia besar. Sudut cakar. Pentagon ada berapa sisi? Ada 5 sisi juga. Berapa bucu? 5 bucu. Berapa sudut? 5 sudut. Agak-agak sudut apa? Ya, sudut cakar. Seterusnya segitiga. Segitiga ada berapa sudut? Ada 3 sudut. Nama sudut dia
sudut tirus. Okey. Heksagon, heptagon. Heksagon ada 6 sisi, heptagon ada 7 sisi, dan bulatan. Okey, ini jenis-jenis poligon yang kita ada yang tahun 6. Baik. Sekarang kita nak melukis, cara nak melukis. Okey, bagaimana cara kita nak melukis? Cara pertama ialah kita buat bucu. Kita buat titik untuk nak buat bucu. Okey, bila 3 titik, kita sambung-sambung jadi segi 3. Skala segi 4, 4 bucu. Titik tu, itu cara mudah kita nak lukis. Anak-anak kalau kita nak lukis, kita buat bucu dulu. 1 bucu, 2 bucu, 3 bucu, 4 bucu, 5 bucu. Jadi kita sambungkan 1, 2, 3, 4, 5. Itu cara mudah nak melukis. Anak-anak lukislah di rumah nanti. Ni cikgu tunjuk cara mudah nak lukis. Nak lukis segi 3, segi 4, pentagon. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini apa? Ya. Heksagon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 8 bucu, 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi, 5 sisi, 6 sisi, 7 sisi, 8 sisi. 8 sisi, apa nama dia? Oktagon. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita semula-mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kalau 7, 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi, 5 sisi, 6 sisi, 7 sisi. Kalau 7 sisi, nama apa kalau 7 sisi? Ya, 7 sisi namanya heptagon. Yang tak. Okey, kita belajar tadi ada sisi, ada bucu. Okey, sekarang kita nak tengok perpenjuru. Perpenjuru. Apa itu perpenjuru? Perpenjuru ialah dari sudut ke sudut. Okey. Sudut yang pertama kita tengok sini. Ini sudut pertama, dia pergi ke sudut yang kedua. Sudut yang dia pergi berapa sudut tu? Sudut yang pertama sini. 1, penjuru sini ke penjuru 2, 3, 4. 4. Okey. Sudut yang kedua. 1, 2, 3, 4. Itu perpenjuru, maksudnya perpenjuru lah. Okey, sudut yang ketiga. Sudut yang ketiga sini. Sudut yang ketiga, yang ni tak kira dah sebab dia daripada sudut yang pertama. Ada lagi tak sudut yang ketiga? Boleh. Okey, boleh. 1, 2, 3. 3 saja. Okey, sudut yang keempat. 1, 2. Sudut yang kelima, 1. 1 saja. Sudut keenam tak ada dah. Jadi berapa perpenjuru yang ni? Okey. Ada 14 perpenjuru. Ya. Ada 14 perpenjuru. Ini maksudnya perpenjuru. Okey, bucu yang pertama, sudut yang pertama, cikgu ambil sudut yang atas, dia pergi 1. Cikgu ulang balik. Kita tengok sama-sama. Okey, 1, 2, 3, 4. Ini sudut yang dia pergi 1 penjuru, 2 penjuru, 3, 4. Yang di sini ni kita kira 1 saja. 1. Okey, bucu yang kedua ataupun sudut yang kedua. Sudut yang kedua boleh pergi ke 1, 2, 3, 4. Jadi anak-anak kalau nak lukis penjuru, guna pembaris, guna pensil warna. Buat warna yang berbeza, senang kita nak mengira. Buat warna yang berbeza. Satu sudut warna lain, sudut yang kedua warna yang lain. Okey, nampak tak cikgu buat sudut yang pertama warna biru ataupun hijau ni, sudut kedua warna merah, sudut yang ketiga ataupun bucu yang ketiga, sudut yang ketiga cikgu lebuh warna apa? Hijau. 1, 2, 3. Okey, sini tadi
4, 4, 3. Okey. Sudut yang keempat, yang merah dengan biru jangan kira dah. Yang merah biru kita kira untuk di sudut pertama dan yang kedua. Okey, bucu sudut yang ketiga 1, 2, 3, 4. Okey, bucu sudut yang keempat hanya ada 1, 2. Cikgu warna kuning. 1, 2. Okey. 1 bucu, 2, 3, 4. Yang kelima ada berapa? Dia boleh hanya, yang kelima hanya boleh satu saja. Yang keenam tak ada dah. Jadi berapa penjuru semua? Kita bilang yang warna tadi. Kita bilang warna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 14 penjuru. Bentuknya apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Heptagon. Heptagon ada 7 bucu ataupun 7 sisi. 7 bucu, 14 penjuru. Itu maksudnya penjuru. Sisi yang mana? Garis luar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 7 sisi. Bucu yang tajam luar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 sisi, 7 bucu penjuru dari sudut ke sudut. Dari sudut ke sudut. Dari sudut ke sudut. Okey. Sudut yang pertama ada berapa penjuru? 4. Sudut yang kedua 4. 4, 4, 3, 2, 1. Jadi darjah 6 nanti sekolah rendah guna garis lah, guna baris lah untuk nak mencari. Sebenarnya dia ada formula cara nak cari dia, tak apa. Untuk sekolah rendah cari penjuru menggunakan pembaris, garis saja, cari senang. Nah. Okey, heptagon ada 14 penjuru. Baik, kita tengok yang terakhir. Ada 8 bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 8 bucu apa? Ada 8 sisi. 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi, 5 sisi, 6 sisi, 7 sisi, 8 sisi. Apa? Kalau 8 bucu, 8 sisi? Ya, oktagon. Okey, baik. Oktagon, kita cari penjuru. Ada berapa penjuru untuk oktagon? Okey, kita ambil sudut yang pertama. Sudut yang pertama. Di sini. Berapa penjuru dia boleh pergi? Kita bilang sama-sama nah. Okey. Anak-anak buat dengan baris lah. Kalau ada bentuk ni di rumah, lukis cantik-cantik, tepat-tepat, ataupun cetak bentuk oktagon dari komputer, kita cari penjurunya. Okey, kita cari sama-sama, tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudut yang pertama ada 5 penjuru. 5 penjuru dia boleh pergi. 5 sudut dia boleh pergi. Sudut yang pertama dia boleh pergi 5 sudut yang lain. Itu. Jadi 5 penjuru itu baru yang pertama. Ataupun sudut yang pertama. Ingat, kalau pertama 5, yang kedua berapa agak-agak? Ya, yang kedua pun 1, cikgu guna warna yang berbeza. 2, 3, 4, 5. 5. Sudut yang pertama 5, sudut yang kedua 5. Jadi 5, 5. Okey. Kalau anak-anak murid yang cikgu yang dah dapat tahu, yang ketiga berapa agak-agak? Ya, yang ketiga mesti turutan lepas 5, 5, 4. Betul dan 4 memang kita bukti. Sudut yang ketiga ni yang merah ni untuk yang pertama lah. Yang ketiga kita ubah warna lain. Okey. Coklat ni. 1, 2, 3, 4. 5, 5, 4. Jadi 4 penjuru. Sudut yang pertama ada 4 penjuru. Sudut yang kedua ada sudut yang pertama 5 penjuru. Sudut yang kedua 5 penjuru. Sudut yang ketiga 4 penjuru. Sudut yang keempat 5, 5, 4. Lepas tu ya, yang tahu tu dah, dia dapat tegar dah. Ya, 3. 1, 2, 3. Bagus.
Sekali lagi cikgu sebut sini 5, 4, 3. Jadi sudut yang kelima mesti berapa? Agak-agak. Ya, 2. 1. Okey, 1, 2. Yang keenam 5, 4, 3, 2. Ya, ada yang dapat dah. 1 dia kata. Okey, bagus. Jadi berapa? Ini dah habis. Berapa penjuru untuk oktagon ni? 5, 4, 3, 2, 1. Kita tambah ke semua. 5 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Jadi berapa sekarang? Ya, 20 penjuru. Jadi untuk oktagon ada berapa bucu? Ada 8 bucu. Ada berapa sisi? 8 sisi. Ada berapa penjuru? 20 penjuru. Nah? Okey, itu penjuru maksudnya. Jadi nak memudahkan anak-anak buatlah dengan warna yang berbeza. Tiap-tiap sudut warna yang berbeza. Lepas tu kita bilang saja. Itu mudah saja. Okey. Jadi ada 5 penjuru di sini. Penjuru ni 5, 4, 3, 2, 1 tadi. Ada 5 sini. 5, 4 kita tambah jadi dapat 20 penjuru. Jadi oktagon ada 20 penjuru. Heptagon tadi 14 penjuru. Pentagon ni nama dia, tiap-tiap last ni. Okey, nama bentuk ni ialah segitiga, segi empat. Ada 5 sisi. Ya, pentagon. Ada 6 sisi. Hexagon. Ada 7 sisi. Heptagon. Dan 8 sisi. Oktagon. Okey. Bilangan sisi, senang sajalah. Bilangan sisi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilangan bucu, okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sama. Bucu tu yang tajam tu. Yang tajam pula. Okey, sekarang bilangan sudut. Bilangan sudut pun sama. Okey, sekarang bilangan penjuru. Segitiga ada tak penjuru? Tidak, tak ada. Segi empat ada 1, 2. Okey. Pentagon berapa? Pentagon 5. Hexagon 9. Heptagon tadi cikgu tunjuk 14. Oktagon cikgu tunjuk 20 nah. Okey. Jadi itu saja. Hari ini apa yang kita belajar hari ini? Hari ini yang kita pertama kita belajar tadi ialah jenis-jenis sudut. Ada berapa jenis sudut? Ada 3 jenis sudut. Sudut tegak, sudut tirus, sudut cakar. Seterusnya ada kita garisan. Ada berapa jenis garisan? Ada 2 jenis garisan, iaitu garis selari dan garis serenjang. Sebab tu kita guna alat untuk mengukur sudut tadi ialah alat mengukur sudut, protractor ataupun jangka sudut. Kalau tepat-tepat 90 darjah, sudut apa? Ya, sudut tegak. Kalau lebih daripada 90 darjah, ya, sudut cakar. Kalau kurang daripada 90 darjah, sudut tirus. Seterusnya kita belajar jenis-jenis poligon sehingga oktagon. Daripada segitiga sampai oktagon. Seterusnya bilangan sisi, bilangan bucu dan bilangan penjuru. Penjuru ni secara nak mengira penjuru dari bucu, dari sudut ke sudut. Garis lurus menggunakan pen ataupun pensil yang berwarna. Senang nah. Okey, yang ni tak perlulah. Yang ni cikgu skip lah. Okey. Jadi cikgu harap apa yang telah cikgu sampaikan hari ini anak-anak dapat mencatat dan menggunakannya untuk pengajaran dan pembelajaran kita lah masa PKP ni. Dan cikgu rasa sampai di sini dululah untuk program cikgu pada pagi ini. Sejak pukul 9 sehingga sekarang dah hampir pukul 10, dan kita sama-sama berusaha agar kita jangan ketinggalan dalam pelajaran-pelajaran
walaupun kita tak datang ke sekolah lagi. InsyaAllah tak lama dah kita nak pergi ke sekolah ni, InsyaAllah nah. Dan kita berusaha sama-sama supaya apa yang kita belajar ini diberkati, dan belajarlah di rumah, kita jaga kita pasti menang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.